السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Pada ayat yang ke-20 daripada surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Hampir-hampirlah petir itu menyambar pandangan mereka, dan setiap kali cahayanya menjadi terang, mereka berjalan. Apabila cahaya itu menjadi gelap, maka mereka pun berdiri. Kalau Allah SWT mengkehendaki, maka Allah akan menghilangkan pendengaran dan juga penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah SWT Maha berkuasa atas segala sesuatu. Atas sesuatu Maha berkuasa. Pada kuliah lalu kita telah bincangkan bagaimana perumpamaan yang Allah SWT kemukakan dalam Al-Quran ini. Biasanya hujan merujuk kepada Islam. Hujan ini merujuk kepada rahmat. Bayangkan dalam suasana kekeringan, kontang, kemarau, tiba-tiba hujan turun. Tetapi bagi golongan munafiqun, mereka sangat tidak bersedia pada adanya kilat ataupun guruh ataupun halilintar ataupun petir, kerana bagi mereka itu amat menakutkan. Setengah ulama contohnya dalam tafsir-tafsir daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa sebagai contohnya kilat, petir, semua ini merupakan seolah-olah kata-kata yang merupakan inzar, maknanya amaran. Kan Quran ni dia komplit, dia bukan datang dalam erti kata menerangkan kepada kita perkara-perkara yang berkaitan dengan syurga saja. Quran datang untuk menceritakan neraka, menceritakan tentang busyra, menceritakan tentang inzar, menceritakan tentang perkara-perkara mengembirakan, menyeronokkan. Di samping itu Quran juga membawa perkara-perkara yang menakutkan, basyiran wa nadhira. Tetapi perumpamaan yang dikemukakan Allah Subhanahu wa taala di sini bagi ulama munafiqun amatlah tidak menyeronokkan mereka, kerana dalam ayat yang diturunkan itu ada larangan untuk melakukan buatan yang haram, contoh mencuri, contohnya berzina, contohnya merampas harta orang lain. Larangan tersebut ada. Jadi umpamakan dalam Islam ini, kalau kita kaji, kata para ulama yang mengkaji analisis statistiknya, Abu Ala Al-Maududi, Syed Qutub, kalau kita lihat dalam kajian-kajian yang dikemukakan itu, bahawa dalam Islam ini perkara-perkara yang menggembirakan, yang baik, yang menyeronokkan manusia banyak, berbanding dengan perkara-perkara yang sifatnya larangan. Larangan ni tak banyak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi itu diumpamakan bila hujan ni turun. Biasanya hujan ni turun lama, tapi sebelum hujan ni turun, petir, kilat, halilintar, sekejap saja bahagian yang menakutkan itu. Ini yang dikemukakan oleh para ulama di sudut bandingan analoginya untuk kita faham. Kata para ulama tafsir, bila turun hujan, datangnya petir, kilat dan sebagainya, maka para sahabat, satu riwayat pada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, seperti disebut oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, bahawa Nabi menganjurkan kepada kita untuk berdoa, iaitu Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikna bi azabika wa afina qabla dhalika. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau, Allahumma la taqtulna bi ghadabika, janganlah engkau bunuh kami, matikan kami dengan kemurkaanmu. Wa la tuhlikna bi azabika, janganlah engkau binasakan kami dengan azabmu, dengan hukumanmu. Wa afina qabla dhalik, dan afiatkanlah kami sebelum daripada itu, sebelum dan sesudah itu. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dalam satu perjalanan, petir, kilat sangatlah menakutkan. Maka Nabi SAW mengajar kami untuk berdoa dengan doa ini, maka hilanglah rasa takut tersebut. Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, kemudiannya yang mengetuai satu rombongan tentera dalam satu perjalanan, petir malam itu sangat kuat. Maka sahabat yang telah belajar daripada Nabi doa ini mengamalkannya, mereka merasa aman, tenang. Doa ni tadi,
Keesokan harinya mereka bertemu dengan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar berkata, Allah menakutkan sungguh malam tadi dengan petir kilatnya. Mereka berkata, kami telah belajar satu doa daripada Nabi SAW, maka kami dapat tidur dengan aman, kami tidak ketakutan lagi. Sayyidina Umar berkata, mengapalah doa itu tidak sampai kepada aku? Sahabat pun mengajar kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu doa ini. Dan para ulama di surah Asyratus Sa'ah, para ulama membincangkan bab Qiyamus Sa'ah, menceritakan ayamul fitan, hari-hari yang penuh dengan fitnah dalam kehidupan manusia. Meletakkan di sana ada alamatul qiyamah as-sughra dengan alamatul qiyamah al-kubra. Kiamat ni sebelum berlaku Allah SWT beri kepadanya tanda-tanda. Macamlah seorang perempuan nak bersalin, perutnya sakit, perutnya membesar sebagai contohnya. Kalaulah kita tengok langit yang gelap menandakan hujan akan turun, lumrahnya begitu. Maka begitu juga Allah SWT punya keadilan yang sangat hebat. Allah telah menjadikan kiamat ini ada indicatorsnya, ada dia punya petunjuk-petunjuk, isyarat-isyaratnya. Ada yang besar, ada yang kecil. Sebahagian daripada yang besar ni telah berlaku. Contohnya kelahiran ataupun terbitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan akhir zaman. Ini menandakan kiamat akan berlaku. Antara tanda kiamat yang besar. Lagi banyak lagi. Keluar Dajjal, sebelum itu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Begitu juga keluar Imam Mahdi. Ini adalah tanda-tanda kiamat yang besar. Dan yang paling dahsyat sekali, matahari terbit di sebelah barat. Hari ini NASA buat kajian, tahun depan keluar matahari sebelah barat dia. Belum lagi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kerana banyak lagi tanda-tanda ni belum selesai. Jadi antara tanda kiamat yang kecil disebut oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Fitan wal-Malahim. Itu juga dalam kitab-kitab dari ulama yang lain berkaitan dengan kiamat. Mereka nyatakan bahawa tanda kiamat ini salah satu daripadanya ramai manusia yang mati kena kilat. Ramainya manusia yang mati kena kilat. Tanya, fulan mana? Mati, kenapa kena kilat? Ini salah satu tanda kiamat yang kecil seperti ini disenaraikan oleh para ulama muhaddisin. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ini doa yang ma'thur daripada Nabi SAW. Janganlah jadi seperti munafiqun yang mereka takut kepada kilat tapi tidak mempunyai sebarang doa seperti yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam keadaan yang menakutkan seperti ini. Kemudian, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah kamu akan Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Baik, dalam konteks Al-Quran, kalau disebut perkataan nu'ubudu, datang perkataan ibadah, kita ni merupakan hamba Allah. Ni semua adalah perkataan yang sama. Ibadah, ibad, abdullah, u'ubudu, ini semua merujuk kepada ibadah. Jadi ibadah ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah, seperti dikatakan oleh para ulama dari sudut bahasa, ia merujuk kepada tazallul, istislam, al-khudu'. Maknanya kita ni patuh, tunduk yang disertai dengan perasaan rida dalam apa yang kita lakukan. Ni kita datang sembahyang subuh, dapat ganjaran ke? Dapat duit ke? Dapat manfaat dunia ke? Tak ada. Tetapi kita rasa kita merupakan hamba Allah yang dipanggil seruan, kita datang kerana di situ diyakini adanya janji daripada Allah SWT, dan dibayangi dalam ibadah yang kita kerjakan tu keikhlasan kepada Allah SWT. Tuan-tuan, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ibadah ni kalau kita perhatikan pada manusia ada tiga kategori. Tiga kategori manusia yang melakukan ibadah. Yang pertama, mereka melakukan ibadah ni laksana seorang pekerja. Hamba kita dah tak jumpa pada hari ni. Pekerja bawahan lah tuan-tuan, pembawa lori umpamanya, ataupun tolong angkat benda yang berat, bebanan. Kebanyakan yang bekerja ni depan bos dia akan tunjukkan yang terbaik. Kalau yang kat bawah berfikiran seperti ni, tak apalah tuan-tuan. Tapi kalau dah jadi partner kita pun berfikir macam tu juga, letih lah. Tiap-tiap kali nak kena datang barulah buat kerja, sekali ketuk, sekali buat, tinggal langsung dia tak buat apa-apa, letih lah tuan-tuan kalau begini. Ini biasanya orang bawahan, dia hanya buat kerja supaya bos dia nampak. Ni bandingan orang melakukan ibadah kepada Allah, kategori yang paling hina sekali, kata Imam Ghazali. Yang kedua, ada mereka melakukan ibadah kerana diyakini ada ganjaran. Ni macam businessman,
Dia buat kenapa? Kerana dia tahu di situ ada pulangan. Kenapa dia punctual, be on time? Kerana di situ ada satu keputusan nak dibuat, satu pulangan keuangan material yang sangat bermakna baginya. Ini adalah seorang yang lebih baik daripada yang pertama. Okey, tapi masih lagi kurang. Nak banding dengan yang ketiga, yang paling tinggi martabatnya, iaitulah tuan-tuan, orang yang buat ibadah kerana dia rasa sayang, kerana dia rasa pasrah, kerana dia rasa ikhlas, kerana dia rasa yakin bahawa yang menjanjikan untuknya ini adalah yang maha berkuasa. Dia serindu tuan-tuan dalam buat ibadah kepada Allah SWT. Ada tak kita perasaan seperti itu? Kita setiap kali bekerja, kita tengok azan berkumandang, rasa rindu nak bertemu dengan Allah SWT. Maklumlah, perjalanan yang kita lalui itu daripada Zuhur ke Asar ada 2 jam gapnya, ataupun antara Asar dengan Maghrib, atau Maghrib Isyak, ataupun Isyak dengan Subuh. Rasa terpanggil nak datang. Kalaulah ibadah kategori ketiga ni tuan-tuan, kata Imam Ghazali, inilah ibadah yang paling hebat. Maka makna kita bukan buat ibadah ni kerana dipaksa ataupun nak pulangan, tetapi kita meyakini adanya janji daripada Allah SWT untuk benda yang kita tak nampak pun, iaitu akhirat, kerana Allah SWT pilih kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kata para ulama tafsir dan kitab-kitab tafsir mereka, contohnya Imam Qurtubi, contohnya Imam Tabari, contohnya Imam Suyuti, bahawa perkataan ubudu ini merujuk kepada, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia al-a'malu as-salihah, yang kerja-kerja yang saleh dan juga padanya ada nilai ikhlas, rindu, cinta, rasa passionate, rasa macam mana kita rasa seronok, rasa gembira sangat berdamping dengan Allah SWT. Maka inilah ibadah yang paling tinggi makamnya di sisi Allah SWT. Sebab tuan-tuan, dalam buat ibadah ni kena mujahadah. Bila mujahadah itu baru ada kemanisan dalam apa yang kita lakukan. Sama bandingannya seorang anak yang nak menghadapi peperiksaan penting, dia belajar bersungguh-sungguh dan natijahnya, keputusannya sangat cemerlang, dia akan rasa sangat puas hati, gembira, kerana itu adalah hasil daripada komitmennya sepanjang waktu sebelum dia menghadapi peperiksaan. Banding dengan seorang anak belajarnya tak seberapa, tiba-tiba cemerlang. Orang semua syak wasangka, macam mana kau boleh cemerlang ni? Kau tak pernah belajar pun pakcik tengok. Maka dia tidak semanis yang pertama, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi inilah sebenarnya tuntutan ibadah dalam Islam. Dia mesti mengandungi nilai ikhlas, rindu, seronok, yakin, gembira, dan inilah yang akan menatijahkan insan yang bertakwa. Ya, seperti ini umpamakan seorang yang pergi mengembala kambing di sahara yang luas pun, orang datang offer padanya harga kambing, harga berlipat ganda pun dia tak mahu jual, padahal banyak bilangannya, tuannya pun tak tahu kalau dijual seekor. Kenapa? Kerana dia beribadah kepada Allah dan berkata dia rasa Allah pantau dia, Allah melihat dia. Walaupun dunia dia tak seberapa, tapi dia yakin ke akhirat ada satu kehebatan yang dijanjikan oleh Allah untuk orang sepertinya, walaupun kerjanya kat dunia hina. Jadi itulah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman. Kita dah lihat daripada 20 ayat yang awal daripada Suratul Baqarah, mengikut analisisnya kata Imam Qurtubi, sebahagian besarnya menceritakan bab munafiqun. Kerana itu kita kena mengawasi diri kita daripada virus nifak ini tuan-tuan, kerana ia akan menenggelamkan harapan keampunan di sisi Allah SWT kalau orang ini mempunyai dalam dirinya berbelah bahagi. Tuhan dia ada banyak, tapi kerana orang semua ikut Islam, dia pun terpaksa lah menunjukkan di Islam. Ayo tuan-tuan, kita hindari sifat nifak ni daripada muncul dalam diri kita walaupun sesaat. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.